Salam sejahtera, jadi selamat pagi semua. Thank you yang telah subscribe channel YouTube Ishak bin Ismail. Thank you juga yang tidak skip ad. Jadi untuk paparan pada pagi ini, saya bawakan koleksi setengah sen. Ya, straight settlement. Jadi duit shilling ini diletakkan pada harga RM250. Ya, jadi bolehlah ya. Bagi sesiapa yang berminat, tengoklah kualiti duit shilling ini. Ya, yang dipaparkan sebenarnya adalah begitu menunjukkan bahawa duit shilling ini sangat tahan ya, walaupun sudah berpuluh tahun ya. Jadi kita dapati bahawa duit shilling ini ya yang dibuat daripada bronze ya, jadi sudah tentulah ya mendapat orang kata ya jolokan duit shilling antik. Jadi kita sama-sama juga rujuk ya, sekeping lagi duit 1 sen sebentar lagi. Jadi untuk sembang-sembang ya, kedua-dua keping ini ya, setiap satu dilelong RM250. Ya, cukup lelongan. Jadi untuk sembang-sembang ya, menambahkan orang kata ya, dan juga menambahkan suku minda kita. Sebenarnya minda kita ini memerlukan beberapa titis-titis lah orang kata idea. Ya, setiap hari kalau kita letakkan idea yang positif, sudah tentulah kita mendapat manfaatnya. Jadi untuk yang pertama, ya, bagi sesiapa yang suka menyendiri, sebenarnya itu adalah lebih baik daripada terdedah kepada umum. Ya, apa sebabnya saya kata suka menyendiri? Bila kita suka menyendiri, sebenarnya kita ada kesempatan untuk bermuhasabah diri. Lihat balik apa yang berlaku kepada diri kita, apa kemajuan, apa kekurangan. Jadi itulah ya yang disebut sebagai masa untuk penilaian diri. Yang keduanya, jika kita ada kesempatan, ya, kita melawatlah ya kawan-kawan kita yang sakit, yang tidak berupaya ya menjalani kehidupan yang lebih daripada kita. Sebabnya bila kita melihat orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang menghadapi kesakitan ini, sekurang-kurangnya kita bersyukur sebenarnya. Bersyukur apa sebab? Sebab diberikan kurniaan Allah ataupun kurniaan Tuhan, ya, kesihatan yang lebih baik berbanding mereka. Di situlah manfaatnya jika kita melakukan ya lawatan ke rumah-rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiganya adalah jika kita ada kesempatan, kita mestilah melihat kembali kepada alam sekitar kita ini. Apa yang kita boleh sumbangkan sebenarnya? Ya, sebab rakyat Malaysia ini adalah sebenarnya mereka lemah dan lembut. Tetapi hakikat dari segi membuang sampah itu, membaling botol-botol minuman ke tepi-tepi jalan, ya, bungkusan teh ais, teh tarik dan sebagainya dicampakkan keluar daripada tingkap kereta. Ya, walaupun kereta mereka mungkin kereta Velfire, kereta Proton Saga, tapi sikap mereka sama saja. Sebab itu negara kita tidak boleh mendapat status negara maju. Sebabnya ya, apa yang ada di minda dan perbuatan kita itu menunjukkan bahawa kita adalah sangat mundur. Sebab kita tidak mengamalkan seperti kebersihan di negara Jepun. Ya, rakyat Jepun membawa bungkusan plastik untuk memungut sampah supaya mereka dapat menyedarkan diri bahawa saat dan setiap masa yang mereka ada, mereka mesti mendokong cita-cita bahawa alam ini mesti terjaga dan bersih dan orang kata sedap mata memandang. Jadi dari segi ekonomi pula, jika kita ada duit yang lebih, maksudnya elok-eloklah kita bersedekah, memberi manfaat kepada orang yang lebih susah. Jadi perhatikanlah rakan kita yang susah itu, agar kita lebih berasa orang kata gembira dengan wang yang lebih yang kita ada itu. Sekurang-kurangnya kita mendapat restu dari ilahi dengan berkongsi rezeki. Maksudnya rezeki yang kita dapat itu mungkin akan lebih lagi jika kita lebih
bersedekah. Dan beberapa saya, ya, dari segi minda, kita mesti menggalakkan anak-anak kita membaca. Ya, sekarang ini kempen membaca sudah kurang. Ya, kita takut kempen handphone itu yang lebih. Nampaknya muda-mudi kita sudah tidak begitu ceria membaca. Mereka lebih kepada media sosial, rujuk video. Jadi di situlah kurangnya to pen out their ideas, untuk menulis idea mereka itu. Jadi kita mesti adakan kempen membaca semula. Surat-surat khabar mesti dilariskan semula. Kita tahu ada media elektronik, surat khabar dalam online pun ada, tetapi berapa kerat sebenarnya yang puas membaca secara online. Terutamanya saya yang sukakan Paper Star, saya dapati bahawa bila buka online macam-macam sangkut-sangkutnya. Jadi di situ kepuasan itu kurang berbanding jika kita membaca material yang original daripada Star itu sendiri. Jadi itulah antara yang saya nak sebutkan pagi-pagi ini, di samping nak menyambut hari raya orang kata tahun baru Cina. Jadi ucapan selamat tahun baru Cina kepada semua kaum Tionghoa, yang terutamanya yang menganut agama Buddha. All the best. Teng teng.